Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma zidna 'ilma amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan limpah kurnia-Nya kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dalam majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih lagi membicarakan tentang air pada muka surat 65. Hikmah kenapa Allah Ta'ala mengurniakan air kepada kita. Sedangkan kalau kita melihat alat untuk bersuci ini, selain daripada air, selain daripada tanah, boleh juga dengan batu, dengan daun, untuk kita beristinja ataupun untuk bersuci. Mengapa hikmah air ini lebih banyak? Kerana separuh daripada dunia ni maka dipenuhi dengan air. Maka disebutkan bahawa alhamdulillah dengan limpah kurnia daripada Allah kepada hamba-hambanya, Dia telah menjadikan air lebih banyak daripada yang lain dan tidak perlu kepada proses yang panjang dan rumit untuk mendapatkannya. Jadi kita air ini dia mudah. Allah Ta'ala jadikan hikmah dia satu daripada medium ataupun alat untuk kita bersuci, kerana pergi di mana-mana kita boleh jumpa, kita boleh dapat, kan? Kerana nak memudahkan proses kita beristinja, proses bersuci mudah. Kalau nak cari batu ni berat nak bawa, kalau nak bawa berjalan, kan? Andai kata istinja dengan batu, bersuci dengan batu, nak bawa penuh beg tuan-tuan, kan? Puas nak digalas. Jadi Allah Ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak memberatkan atas kamu sesuatu melainkan apa yang termampu. Allah Ta'ala jadikan sesuai dengan fitrah manusia tu, ya, dia punya kemampuan. Itu sebab mengapa Allah Ta'ala jadikan begitu. Maka walaupun yang demikian, walaupun air ni banyak, kita boleh guna air, ada keadaan yang kita tidak boleh menggunakan air walaupun dia ada. Maka disebut di bawah itu sebagai tambih. Tambih ni peringatan. Dia kata air musabbal, li syurb. Al-ma'u lil musabbal li syurb. Apa dia air musabbal ini? Iaitu ashab Asy-Syafi'i mengatakan antara air yang tidak boleh, iaitu haram untuk bersuci, seperti mengambil wuduk dan lain-lainnya, ialah air yang disebut al-ma'ul musabbal lisyurb, iaitu air yang dikhususkan untuk minum para sabilillah, atau air yang disedekahkan, yang diletakkan di tepi jalan atau tempat-tempat tertentu untuk diminum oleh orang yang kehausan dan perjalanan atau musafir. Ini di tempat kita ni mungkin kita tak jumpa. Kalau kita pergi ke tanah Arab, dia akan letak sepanjang jalan, lebih kurang 1 kilometer ada tempayan. Jadi ada gayung, orang gunanya untuk minum je. Nanti jarak lagi ada, kan? Di negara-negara Arab benda ni banyak.
Tempat kita tak jumpa. Kedai kopi ada. Tu kena bayar tuan-tuan, kan? Kalau singgah kena bayar. Tapi yang ni memang dia sediakan ada tempayan orang minum. Air tu air bersih. Jadi air yang ini yang dikatakan air musabbal lil syurbi ini, maka haram digunakan untuk bersuci. Sebab apa? Tujuannya untuk minum. Ataupun ianya dia disedekahkan dengan tujuan diletakkan di tepi-tepi jalan untuk diminum orang. Maka air ni tak boleh digunakan untuk bersuci. Untuk ambil wuduk tak boleh. Jadi kerana telah ditentukan dari segi hukum. Walaupun dia kata air, sebut air hujan, air perigi, air apa, tapi ada pengkhususan ataupun ada yang waktu air yang boleh diguna tapi tak boleh guna. Yang ni khusus yang disebut dengan nama ma'ul musabbal lisyurbi, air yang diletakkan khusus untuk minuman orang. Itu tak boleh digunakan untuk bersuci. Maka kalau ketika mana tak ada air, kita nak guna ni, air ni yang diminum ni, tak boleh. Kita kena gunakan alternatif. Maknanya jalan lain, air tak ada, kena boleh guna debu tanah untuk bertayamum, ataupun lain-lainnya untuk beristinja. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, masuk kepada fasal yang keempat, tanda-tanda baligh. Jadi kita kena tahu sebagai ibu bapa, al-walidain, ibu bapa ni dia ada anak-anak, dia kena tahu macam mana proses baligh anak-anak yang di bawah dia punya tanggungan dia. Sebab apa dia kena tahu? Kerana bila anak-anak tu dia duduk bawah kita, dalam jagaan kita, bila dia dah baligh, maka wajib kepada ibu bapa, muru auladakum bisolatin, kena suruh mereka sembahyang. Wa'mur ahlaka bis-salah, perintah Allah Ta'ala, wahai kepada bapa, perintahkan kepada keluarga kamu untuk mendirikan solat. Kalau dia dah tahu anak dia baligh, maka wajib pada dia memerintahkan. Kalau tak, pukul. Sebab tu kita kena tahu anak-anak kita ni sama ada lelaki atau perempuan, mereka ni telah baligh atau tidak. Walaupun dia tak bercakap dengan kita, kita boleh lihat melalui tanda, kan? Melalui tanda yang disebut di dalam hukum fiqh sebagai maknanya neraca penimbang, pengukur untuk menentukan anak ni baligh tak baligh. Jadi disebutkan di dalam fasal ini, faslun alamatul bulughi salasun tamamul khamsa asyarata sanatan fi dzakari wal unsa wal ihtilamu fi dzakari wal unsa li 9 sinina wal haidhu fil unsa li 9 sinina. Maka disebutkan bahawa Syekh Salim Sumair Al-Hadrami meletakkan tajuk tanda baligh di awal permasalahan fiqh kerana sebab atau perkara pertama yang menyebabkan adanya taklif, suruhan agama ataupun manatul taklifi adalah baligh, iaitu sampai umur. Jadi Syekh Salim ni pengarang kitab Safinatun Najah ni, dia meletakkan di awal-awal dia punya kitab dia tentang alamatul bulugh, iaitu alamat orang-orang baligh. Kerana apa? Perlu diletakkan supaya nak mengetahui telah berlakunya taklif, hukum syarak kepada dia. Mana bila dah tahu baligh, maka sembahyang pada waktu tu wajib, puasa jadi wajib, ada. Jadi semua hukum-hukum taklifi tu, mana hukum yang perintah syarak, wajib bila sampai baligh. Jadi nak boleh jalankan hukum, mesti menentukan
Kalau sekiranya dia dah balik, hukum dia bunuh orang dengan sengaja, maka kena qisas balik. Itu syarat. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ia bermaksud apabila seorang telah balik, iaitu sampai umur taklif, makna sampai umur kepada dia perintah, sampai kepada dia satu hukum untuk dia laksanakan, maka wajiblah ke atasnya untuk solat, puasa dan perintah agama yang lain. Jika perintah agama itu dilakukan, maka ia mendapat pahala. Jika tidak, sebaliknya berdosa, kan? Jadi bila dah sampai umur baligh ni tak buat, hukumnya berdosa. Bayangkan anak-anak kita kalau umur dah 15 tahun, yang lelaki, dia datang masjid hari Jumaat, dia tak sembahyang. Apa hukum dia? Hukumnya berdosa. Nanti waktu dia dah umur 50 tahun, 60 tahun, baru ada kesedaran. Oh, dulu. Jadi macam mana sembahyang yang umur 15 tahun? Wajib qada. Wajib qada. Sebab apa? Sebab dia meninggalkan solat itu dengan sengaja dalam keadaan umurnya telah perintah kepada dia untuk mendirikan solat. Macam kita lah tuan-tuan. Yang dulu-dulu kita rembat mutan orang, durian orang, musangking. Apa hukum kita rembat mutan orang, durian orang, umur kita 15 tahun? Berdosa hukum dia. Sebab pada waktu itu kita telah balik. Kita sedar ketika mana umur 60 tahun baru sedar. Jadi macam mana? Minta ampun dengan Allah. Ya Allah, minta ampun. Buat kebaikan-kebaikan, niat sedekah kepada orang yang kita buat. Sebab apa? Kerana pada waktu itu kita telah melakukan dosa dalam keadaan umur kita telah balik pada waktu itu. Telah sampai taklif hukum dia. Yang dulu-dulu, makcik-makcik dulu ketika umur 12 tahun, tak keluar rumah, tak tutup rambut, mendedahkan aurat. Umur baliknya ialah perempuan umur 9 tahun. Datang haid, pada waktu tu tak tutup rambut, pergi JJ pula tu, kan? Satu JJ tengok, apa hukumnya? Berdosa. Sebab pada waktu itu telah sampai taklif dia, dah balik, tak tutup aurat, berdosa. Ingat waktu apa? Umur 60 tahun, mula berjinak dengan Masjid Al-Azim. Allah, ustaz, saya dulu rambut ni tak tutup, berdosa. Istighfar banyak-banyak, kan? Minta ampun banyak-banyak. Waktu hari tu, waktu dulu jahil, kan? Tak pergi belajar, tak tahu apa benda. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, benar tu. Hari ini kita telah diberikan maklumat, telah diberikan ilmu, kita kena jaga anak-anak kita. Kalau kita tidak menegur, dalam keadaan kita ada ilmu, maka ibu bapa yang menanggung dosa. Ibu bapa dah, kan? Sebab dia ada diberi ilmu. Anak tak tahu, bapa tahu, mak tahu. Mendedahkan aurat ketika mana telah balik. Yang dulu kita waktu umur 15 tahun, yang lelaki pakai seluar pendek, lutut terjojol tu, kan? Tu buka aurat. Siapa nak tanggung dosa? Tu waktu kita berdosa, telah umur, dah sampai taklif. Waktu ni baru ingat, pakai seluar panjang, nak pakai jubah, kerana dah ada kesedaran, ada hidayah. Yang tu yang kita buat waktu kita balik, siapa nak tanggung dosa? Istighfar banyak-banyak, waktu tu jahil. Dosa, tuan-tuan. Tapi mungkin dengan kita taubat, dengan istighfar, Allah Ta'ala akan memadamkan dosa itu. Itulah tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Perlu pengetahuan kepada pentingnya mengetahui umur balik itu seorang. Sebab tu ulama ni namanya Syekh Salim As-Sumair meletakkan di awal-awal kitab dia. Sebelum berlakunya taklif tadi, suruhan agama, maka kena tahu. Maka disebutkan tanda-tanda balik itu. Maksud yang dikatakan tanda itu,
sesuatu yang dianggap ada apabila tanda-tandanya boleh dilihat. Maksud tanda ni ialah dianggap yang boleh dilihat, tanda. Itu maksud tanda. Walau bagaimanapun tidak semestinya sesuatu itu tidak ada jika tanda-tandanya tak boleh dilihat. Jadi disebutkan tak semestinya tanda tu tak ada bermakna dia tak ada. Jangan salah pula. Pada hukum umumnya, kalau kita nak melihat sesuatu benda tu mesti ada tanda. Tapi tidak semestinya dengan tanda tu benda tu tak ada. Kan? Tak semestinya. Dengan kita nak cari tanda baru kita nak percaya. Terkadang-kadang dia tak memerlukan tanda tapi benda tu memang ada. Contoh, kita minum air, tuan-tuan. Kita minum air manis tak? Kita masukkan gula. Kita tahu tanda gula ni, tandanya ialah memaniskan sesuatu. Kan? Gula ni memaniskan sesuatu. Tapi bila kita masukkan air, dia larut. Air jadi manis, gula tak ada. Tadi kita lihat pada awalnya memang gula ada. Sebab kita tahu ada gula. Kan? Tapi bila dah masuk air, gula larut, gulanya dah tak ada, tapi airnya tetap manis. Adakah perlu maknanya kita mesti tengok gula tu mesti ada lagi? Tak perlu, sebab kita dah tahu dah. Air tu dah jadi manis, tentu ada gula dalam dia. Jadi bila menyebut tentang tanda, maknanya tak semestinya pada umumnya dianggap sesuatu apabila tanda ada. Tapi dia kata bukan, tidak semestinya sesuatu tu tidak ada jika tanda-tanda tak dapat dilihat. Itu kena faham. Itu maksud dia. Contoh dia kata apa? Keluar air mani adalah salah satu tanda baligh. Keluar air mani. Ada. Walau bagaimanapun jika seseorang tidak keluar air mani bukanlah bermakna ia belum baligh. Kerana jika dia telah keluar haid bagi perempuan dan telah sampai 15 tahun hijri ataupun qamariyah bagi lelaki dan perempuan, maka juga dianggap baligh dah. Orang perempuan datangnya apa ni tunjuk baligh tadi ada haid. Orang lelaki keluar mani. Adakah dengan sebab tadi tak keluar tu, tak datang haid, tak datang air mani, tidak boleh dikatakan dia baligh, sedangkan umurnya dah 40 tahun. Umur dah 40 tahun. Ustaz, saya belum baligh, Ustaz. Berapa umur? 70. Tu bukanlah lagi baligh, dah nak mati. Kan? Sebab baligh ada tanda. Kalau tak dengan keluar air mani, dia mesti sampai umur. Syarak mengatakan sampai umur baligh bagi lelaki 15 tahun. 15 tahun kiraan hijri. Qamari. Nah, 15 tahun. Maka dah baligh. Orang perempuan kiranya dia tidak datang haid, maka dia kira sebagai umur baligh dia ialah 9 tahun. Ini adalah yang biasa. Umur yang biasa. Mengikut maknanya kajian Imam Syafi'i kepada masyarakat Arab, orang perempuan dia 9 tahun dah balik. Maka itulah yang kita pakai. Kalau tidak pun 12 tahun. Kalau sekiranya 9 tahun tak keluar haid, sampai 12 tahun takkan tak balik bagi orang perempuan. Kerana dia telah melepasi fatrah. Fatrah apa? 9 tahun. Dia kena datang sama ada salah satu, haid dulu ke ataupun maknanya umur dia. Jadi tuan-tuan, ada yang umur 12 tahun tak keluar haid lagi, maka dikira umur 12 tahun. Jadi ini tuan-tuan kena faham. Dalam nak menentukan tadi, dia jadi baligh tak baligh, kita kena tentu. Tak semestinya dengan melihat tanda. Maka boleh juga tak ada tanda, maka boleh dia tahu juga dia telah baligh. Maka ada 3 perkara. Maka dia kata apa tadi, telah baligh itu makna telah sampai had mukallaf yang dibebani dengan hukum-hukum syarak.
Maka 3 tanda balik itu untuk perempuan, 3 untuk perempuan, 3 tanda, lelaki 2 tanda. Dia macam orang yang berihram, kan? Orang yang berihram. Perempuan ada berapa, lelaki ada berapa? Ada. Ada larangan ihram yang bersekutu, kan? Larangan ihram bersekutu. Contohnya berjima, itu larangan bersekutu. Lelaki kena, perempuan kena. Ada lagi larangan ihram bersekutu. Apa dia? Pakai wangi-wangian. Lelaki tak boleh, perempuan tak boleh, kan? Pakaian berjahit khusus untuk lelaki. Orang perempuan kalau tak pakai pakaian berjahit macam mana pula? Jadi khusus. Ada. Jadi itu dia. Menutup kepala khusus untuk lelaki. Orang perempuan tak. Ada. Jadi ada maknanya yang bersekutu, ada yang secara sendiri-sendiri. Maka dalam hukum menentukan baligh ni, orang lelaki ada 2, dia punya tanda. Orang perempuan ada 3 tanda. Jadi kita tengok, kan? Kita tengok apa yang disebut tadi. Maka tidak semestinya untuk dianggap telah baligh mesti dahulu ada 3 tanda. Mana kalau nak menentukan baligh ni tak semestinya bertimpun 3 benda baru dikatakan baligh. Ada salah satu dah cukup. Macam hukum munafik lah. Hukum munafik ni dia 3. Cakap bohong, janji dusta, bila amanah pecah amanah. Bukan nak tunggu 3 baru jadi munafik. Ada salah satu tanda munafik. Dah ada tanda munafik lah. Maka hukumnya sama. Itu contoh yang mudah. Jadi nak tentukan baligh, tidak semestinya berhimpun 3 perkara tu baru dikata baligh. Ada salah satu daripadanya memadai. Maka mesti dahulu 3 tanda ini, tak semestinya dah. Dan jika sudah ada salah satu daripada 3 tanda tersebut, maka sudah memada untuk seorang itu dianggap baligh. Maka yang pertama sudah sampai 15 tahun. Itu tanda. Yang pertama. Ni untuk siapa ni? Untuk lelaki, kan? Iaitu tepat umur 15 tahun mengikut tahun Hijri, bermula sejak dilahirkan dengan keluar seluruh tubuhnya. Mana kira umur baligh ni bermula daripada dia sejak lahir, dengan keluar seluruh tubuh badan dia daripada perut ibu dia. Itu mula hari pertama lah. Bilangan hari untuk 1 tahun Hijri iaitu Qamariyah ialah 354 hari 8 jam 8 minit. Masya Allah, tuan-tuan. Mana satu tahun Hijri, bilangan untuk kiraan Qamariyah ialah 354 hari 8 jam 8 minit. Ingat tu. Mana kita punya tahun Hijri 360 kan. Tapi kalau ikut kiraan Hijri ataupun mungkin lebih kurang, lebih sedikit atau lebih, maka keadaan Hijrinya Qamariyahnya begitu bilangan dia. Dan bagi satu tahun Masih ialah 360. Jadi kita kena ingatlah, nak kira Hijri ke, nak kira Qamari ke. Kalau nak kira Qamari kena betul-betul. Itu bilangan dia. Kalau Hijri kena kira betul-betul. Mana mula dia lahir tu 1 minit kan, contohnya pukul 12 1 minit, itulah dia mula permulaan dia. Nanti nak kira 1 tahun, masuk tahun akan datang, bulan berapa, kira 12 1 minit, baru kira setahun. Itu kiraan apa? Hijri. Tu kena faham.
Ini dalam menentukan kiraan, nak tahu balik tak balik. Nanti sama juga dalam masalah kiraan perempuan datang haid. Nak kira 1 hari semalam, nak kira 15 hari 15 malam, macam mana? Tu nak kena ada kiraan, supaya dia tahu dia semayang tu memang haid dah berhenti ke, ataupun dia semayang tu keluar darah, itu darah istihadah. Kalau tidak, nanti semayang dia tak sah. Ada kemungkinan dia semayang dalam keadaan dia haid, maka hukumnya haram. Ada dia berhenti semayang, sebetulnya darah tu darah istihadah, dia tak semayang, hukumnya dia berdosa. Tu dah kena tahulah. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi pengetahuan ini perlu diketahui, tak kira dia lelaki ke, dia perempuan ke, dia kena tahu. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka lelaki dan perempuan dia kata, itu dia kata apa? Sampai umur 15 tahun bagi lelaki dan perempuan. Okey, 5. Seorang dianggap sudah balik jika sampai umur 15 tahun Hijriyah atau Qamariyah, jika sebelumnya tidak ada tanda-tanda balik seperti keluar air mani, keluar darah haid, berubah suara, tubuh badan dan lain-lainnya. Jadi orang perempuan, orang lelaki, kalau sekiranya tak keluar air mani ke, tak keluar haid ke sebelum 15 tahun, maka umur yang disahkan untuk balik, baik lelaki baik perempuan, ialah umur 15 tahun. Kalau sebelum daripada 15 tahun tak keluar tanda, tak keluar air mani, tak keluar darah haid, maka 15 tahun adalah waktu ataupun umur yang dikira pada lelaki dan perempuan untuk balik. Tuan-tuan faham nah? Jangan tak faham. Ustaz, saya belum balik lagi ustaz, tak balik. Tak keluar apa-apa pun. Nak berapa umur? 45. Kan? 45 bukan belum balik bang. Tu dah masuk alam nak pergi kubur. Kan? Jadi kena faham tu. Nak? Okey, tu tanda yang pertama. Tanda okey, kita tengok hikmah sebelum kita masuk tanda yang kedua. Hikmah. Kenapa umur akil balik ialah 15 tahun Hijriyah? Ada di antara hikmahnya ialah umur 15 tahun Hijriyah, seorang telah layak untuk berkahwin. Dalam hukum fiqh, umur 15 tahun layak berkahwin. Anda? Kerana apa? Pada umur 15 tahun dah timbul gairah. Dia tengok je, dia pening kepala. Anda? Kalau macam tuan-tuan bukan berkahwin lagi, tambah. Tu menambah. Kan? Umur 15 tahun ni, kenapa dia kata umur balik? Sebab dah timbul gairah. Dia dah tahu dah. Dia dah tahu benda-benda. Tak? Dia tak ada tahu masalah nafsu, kan? Sebab tu. Timbul kegairahan syahwat, iaitu nafsu dari sudut keinginan. Meningkat selera makan, ingin hidup terselesa. Tabassut, dia kata. Ia akan menyebabkan berlakunya perkara-perkara yang kadang-kadang tidak baik dan melampau, semata-mata untuk memenuhi keinginan kepada perkara-perkara tadi. Sebab itulah ikatan taklif dan takwa mencegah semua ini daripada berlaku. Sebab tu umur 15 tu dah dianggap, dah dikira dalam fiqh sebagai umur balik. Sebab pada waktu itu dia berlaku proses perubahan dalam diri orang, dalam diri remaja. Dia dah ada mula keinginan nak tahu benda ni, nak tahu benda ni, tak? Nafsu makan dia pun nak berubah, kan? Dia berubah, kan? Tu sebabnya umur 15 tahun tu budak-budak sekolah dia ada couple. Sebab apa? Dia dah ada keinginan.
Kalau budak jaya 1 dah ada couple, hilang akal. Kan adik dah ada couple, ada 3 mak. Asal tak tambah 1 lagi? Belum lagi. Jadi tuan-tuan, umur 15 tahun ni dia dah pandai. Kan? Budak-budak dia dah pandai dah. Cakap ni dia dah tahu. Kan? Sebab tu satu kes yang berlaku 3 tahun lepas. Seorang budak perempuan. Ni kes ni benar-benar berlaku. Dan budak tu dibuang sekolah lah. Perempuan ini dia melakukan hubungan dengan seorang lelaki. Kelas yang berbeza. Dia buat kerja ni kat rumah perempuan ni. Bagaimana tuan-tuan? Tidak dapat dikesan. Dia melakukan perkara ini ada lebih 10 kali. Tapi tak mengandung. Kenapa? Perempuan ni dia dah tahu kitaran waktu tak subuh. Dia buat maknanya kiraan waktu kitaran tak subuh, waktu tu dia melakukan hubungan. Sebab tu tak melahirkan anak. Tuan-tuan bayang tu. Remaja 15 tahun. 15 tahun. Bila ditanya kenapa, macam mana boleh tak melahirkan anak? Dia siap tunjuk gambar rajah. Plan dengan orang budak lelaki, ni dia Ustaz. Dia kata, cikgu, kita tahu waktu ni waktu tak subuh, kalau buat hubungan tak lahir anak. Dia dah kira dah. Tak hilang akal kau. Kan? Ya Allah, kita tak terfikir tuan-tuan. Tak terfikir kita. Sampai macam tu sekali. Allahu Akbar. Ni dunia hari ni tuan-tuan. Benda yang di luar kotak pemikiran kita boleh berlaku dalam rumah. Kita tak boleh fikir sekarang. Sebab tu Islam ni menetapkan umur 10 tahun maka hendaklah dipisahkan. Kan? Umur 10 tahun pisah bilik tidur. Kenapa? Kerana Islam cukup menjaga benda ni. Tak boleh lagi dah. Anak kalau umur dah 9 tahun tak boleh lagi tidur dengan mak ayah lagi dah. Dia tak boleh. Umur 10 tahun tak boleh tidur adik-beradik, laki perempuan bercampur. Kena pisah. Laki perempuan kena duduk bilik asing. Sebab tu tuan-tuan, Islam ni. Ni Islam nama dia. Allahu Akbar. Kan? Macam-macam kita tengok hari ni yang tak di luar kita punya pemikiran. Yang keduanya tanda baligh ialah bermimpi. Bermimpi ni disebut dengan nama ihtilam. Berasal daripada hulm, bermakna mimpi. Yang dimaksudkan sini ialah sama ada dia bermimpi bersetubuh ataupun keluar air mani. Dia tak mimpi bersetubuh tapi dia keluar air mani. Mimpi keluar air mani. Dan bila dia bangun memang ada nampak kesan air pada pakaian dia dan sebagainya. Maka keluar air mani bagi lelaki dan perempuan yang berumur 9 tahun. Umur 9 tahun. Okey. Dalam kitab ni tuan-tuan disebutkan supaya mak ayah ataupun budak-budak itu dia sendiri tahu bagaimana sifat air mani, bagaimana sifat haid, darah haid, air mazi, air wadi, mesti kena tahu. Esok mak tanya, mak tadi malam tidur basah kain adik mak. Mak akan tanya, mak jadi penyiasat, air itu bau apa? Bau stroberi mak. Oh itu bukan. Kalau bau stroberi bukan air mani. Air mani ni ada sifat, warna dia ada. Jadi kita tengok. Ni semua ilmu tuan-tuan. Ni tuan-tuan ilmu ni kalau tuan-tuan nak baca, tuan-tuan kena cari dalam banyak kitab. Tapi bagusnya pengarang ni,
Dia dah himpunkan semua sekali. Dia sebab tu saya suka baca buku ni, sebab kitab ni, sebab dia banyak maklumat yang daripada kitab-kitab lain telah dimasuk kat sini. Tak payah nak cari Bahrul Madhi. Nak cerita ni dalam Bahrul Madhi dah ada jumpa. Lagi detail. Tapi dia dah masukkan. Okey, tengok. Al-Imam Nawawi berkatakan air mani lelaki yang sihat ialah air mani yang berwarna putih, ma'u abyad. Kalau lelaki yang sihat, dia kata air mani itu berwarna putih. Tu kita nak tentu, tu satu sifat. Kan? Yang keduanya sakhin, iaitu seperti mana putih telur ayam. Tadi warnanya putih seperti mana putih telur ayam. Kemudian tadafuk, keluar air mani ni sifat dia mesti memancut. Ada? Tu sifat air mani. Ma'in dafiq. Tu ma'in dafiq. Air yang memancut. Tuan-tuan baca dalam Quran pada juzuk Amma ada cerita. Kan? Dia mesti memancuk kuat dan keluar bersama syahwat. Terasa nikmat ketika keluar dan menyebabkan lemah anggota badan selepas ia keluar. Itu di antara sifat-sifat air mani. Baunya seperti mayang kurma atau disebut dengan nama tul'atu rotab. Hampir sama dengan bau adunan tepung, ajinul bur. Kalau tuan-tuan uli tepung, maka bau air mani itu macam tu. Kan? Ketika mana basah dan baunya seperti putih telur ayam, bayadu bidil dajaj jika telah kering. Ini di antara sifat-sifat air mani yang disebutkan oleh ulama kaji, tuan-tuan. Ulama kaji. Ada ulama-ulama dulu dia dah ada ilmu forensik. Tak mana mungkin dia boleh kaji benda ni. Ni semua ilmu forensik. Nak tahu jantina, nak tahu apa ni mani siapa, ni mani siapa. Ni ilmu. Siapa orang Islam yang pandai dalam ilmu forensik? Kan? Al-Miqdad. Nanya Miqdad. Miqdad ni Allah Ta'ala beri dia ilmu. Ketika mana satu hari Rasulullah suruh tahu siapa yang tidur dalam selimut ni, dia tengok je tapak kaki, dia tahu ini Fulan bin Fulan, keturunan daripada mana, bangsa apa. Dulu tak ada alat moden, tuan-tuan, tapi Allah Ta'ala bagi dia ilmu. Pakar forensik dalam Islam yang mula-mula sekali, namanya Miqdad. Kan? Allah, ilmunya hebat. Seorang Islam. Kan? Hari ni orang forensik sekarang banyak alat moden pun salah. Kan? Inilah dia, Islam ni hebat. Kalau betul dilaksanakan, hebat. Okey. Maka dia kata kadang-kadang tidak semua sifat di atas ada ketika keluar mani. Oleh itu jika ketiga-tiga atau salah satu daripada sifat ini ada, maka ia adalah air mani. Contohnya, ia keluar dengan syahwat dan menyebabkan tubuh badan letih setelah keluar, atau baunya seperti mayang kurma, atau keluar bertahap-tahap. Maka ada salah satu sifat macam ni, keadaan macam ni, maka mani lah. Kalau walaupun tak dapat dilihat dengan tanda, tapi kalau ada begini caranya, maka dia dikatakan air mani. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, keterangan air mani hukumnya suci pun sifatnya, walau apa pun sifatnya, walaupun ia seperti darah. Ingat, air mani ini bukan najis. Sebagai bukti yang menunjukkan air mani bukan najis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari semayang, baju dia kena air mani. Lalu Rasulullah semayang,
Orang kata, ya Rasulullah, baju kena air mani. Rasulullah dia cuma mengkerik je. Dia kata air mani bukan najis tapi wajib mandi. Dia bukan najis. Ingat air mani ni bukan najis. Kalau kena pada pakaian, dia tidak menajiskan pakaian. Cuma kita kata pada pandangan zahir tu cemar lah, tapi dia bukan najis. Sebab buktinya pernah berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Air mani perempuan pula berwarna kekuningan dan cair. Ni ibu-ibu kena tahu. Kalau anak-anak perempuan mengadu, kan, dia mesti tahu, nak tentukan anak ni yang perempuan tadi umur, sama ada umur atau keluarnya, kena tahu sifat air mani bagi orang perempuan. Air mazi lah cecair yang berwarna putih, cair dan lekat. Air mazi lain. Air mazi tu najis. Tapi sifat dia ada. Keluar dalam keadaan bersyahwat, tidak keluar secara bertahap-tahap, tidak mempunyai badan, tidak menyebabkan badan menjadi letih atau keluar. Apabila dia keluar. Air mazi ni apabila orang tengok gambar-gambar kan, tengok gambar benda-benda timbul syahwat. Jadi yang keluar tu namanya air mazi. Air wadi pula ialah air yang berwarna putih, kental, keruh dan tidak berbau. Keluar setelah buang air kecil atau membau barang yang berat. Itu air mazi. Air wadi. Buat kita kerja berat, mengangkat berat benda yang di luar kemampuan, maka boleh keluar. Kan? Warnanya begitu. Maka air mazi dan air wadi itu najis dan membatalkan wuduk, tetapi tidak mewajibkan mandi. Jadi kita kena fahamlah air nak kena mandi macam mana, kalau keluar yang kena basuh macam mana. Tak? Sebab tu diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kuntu rajulan mazza'an wa kuntu astahyi an asala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limakani ibnatihi fa amartul miqdad ibn al-aswad fa sa'alahu fa qala yaghsilu zakarahu yatawadda. Jadi satu hari Sayyidina Ali ni orang yang kerap keluar, maknanya dia punya air mazi keluar bang. Kerap. Ni Sayyidina Ali ni. Dia nak tanya hukum. Nak tanya siapa? Mesti tanya Rasulullah. Takkanlah menantu nak tanya pak mentua. Pak, air mazi selalu keluar. Apa engkau? Tentu apa akan cakap macam tu kan. Maka oleh kerana malu, dia pun menghantar Miqdad bin Aswad. Kau jadi wakil aku boleh? Jangan kau tanya sebut nama aku. Sebut orang-orang. Macam kita lah kan. Ada orang tanya ustaz, tapi dia yang tanya. Kita ingat tak tahu. Tak. Ustaz, ada orang tanya ustaz, macam mana? Sebenarnya dia yang tanya tu. Dia punya masalah. Jadi Sayyidina Ali suruh Miqdad bertanya, tapi masalah dia, tapi jangan sebut nama, sebab aku menantu kahwin dengan anaknya Fatimah. Itu tuan-tuan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya air mazi itu najis, wajib kamu basuh dan berwudu. Jadi itu hukumnya tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah kan. Maka dia kata apa permasalahan. Tengok sikit lagi. Jika ada air mani yang ingin keluar, lalu ditahan dengan cara memegang kemaluannya, lalu tidak jadi keluar, maka ia dianggap tidak balik mengikut Ibnu Hajar. Dan Imam Ramli mengatakan sebaliknya. Jadi kalau sekiranya orang air mani nak keluar, dia pegang lalu tak keluar,
maka Ibnu Hajar kata itu tak jadi balik, tak dianggap balik. Kata Imam Ramli, ini dulu ni dalam fiqh lah, imam yang dalam fiqh, dia kata, Imam Ramli kata jadi balik. Air mani yang keluar dari budak-budak yang belum 9 tahun, yang belum berumur 9 tahun Hijriah, hukumnya najis. Hukumnya najis, hukumnya tidak sama dengan air mani orang dewasa atau yang sudah sampai umur 9 tahun Hijrah. Jadi kalau sekiranya keluar darah haid sebelum umur 9 tahun, atau budak lelaki sebelum 9 tahun keluar air mani, maka dia tidak dihukumkan balik, maka hukumnya najis. Ini semuanya atas hukum fiqh. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita dapat faham. Jadi kita baru berada pada perkara yang kedua dalam menentukan tanda balik, iaitu bermimpi. InsyaAllah nanti kita sambung lagi bicara kita dalam perkara-perkara yang seterusnya, iaitu keluar darah haid bagi perempuan umur 9 tahun, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.